Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sebelum kita mulakan pada hari ini, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, kepada semua guru kita. Okey. Dan sahabat-sahabat yang berdekatan dengan kita, ahli-ahli keluarga kita, anak beranak kita dan semua sahabat-sahabat kita lah sesama Islam. Okay? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kenapa? Amin. Okey. So hari ini kita akan pergi tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk luas poligam. Okey, tajuk luas poligam. Okey. Tajuk luas poligam. So kalau perhatikan kat sini, okey, penerbitan rumus luas segitiga. Okey, penerbitan rumus luas segitiga. Kalau kita tengok sebelum ni, sekejap ya. Yang kita belajar segitiga. Okey, kenapa tak boleh baca ni? Pen cikgu 2-3 hari ni dia ada masalah sikit, tak tahu apa. Ya ilaha illallah. Tak jadi pula ni. Okey, alhamdulillah. Okey, so sebelum ni kita dah belajar segitiga. Kalau tengok segitiga. Okey, nak cari luas dia. Okey, katakan sini cikgu kata hash. Ini adalah B. Okey, iaitu luas dia adalah 1/2 darat tapak base dan didaratkan dengan height tinggi. Ni yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, melibatkan luas segitiga. Okey, ketinggian ni diukur mesti bersudut apa? Bersudut 90. Ni yang awak dah belajar semasa lower form dulu. Okey, so hari ni kita nak tengok menerbitkan bila dia terlibat dengan, kalau kita tengok geometri koordinat tu, so melibatkan segitiga yang melibatkan titik sekarang ni. So macam mana dia boleh, okey, bagaimana kita nak takrifkan dia macam ni lah. Okey, cikgu nak awak baca dulu bagaimana ABC ni. ABC ni dia jadikan segitiga. Okey, cikgu nak awak faham dulu kat sini. Okey. Okey. Awak faham kat situ?
Ada masalah ke? Kau faham ke? Sekarang ni kita nak menghasilkan formula yang menggunakan apa? Yang menggunakan segitiga. Kalau awak tengok 1/2 AD. Nampak AD? Okey, AD ni jarak sini ke sini. Okey, jarak sini ke sini. Okey, dan seterusnya adalah CD. CD ni nampak tak segitiga ni? Okey, segitiga yang pertama. Okey. Lepas tu dia tambah dengan apa? Segitiga yang kedua. Okey, iaitu DE. Ni DE. Okey, darab dengan BE. Ni BE. Tambah dengan CD. Ni CD. Nampak tak? Segitiga ni dikenali sebagai apa? Yang ini segitiga. Segitiga biasa tak? Segitiga cikgu buat segini lah. Tanda segitiga. Yang ini segitiga juga. Iaitu dinamakan dia luas trapezium. Ingat luas trapezium adalah sisi yang selari tak? Kita tambah dia. Okey. Iaitu kalau awak tengok BE kita tambahkan dengan CD. Okey. Lepas tu kita dapat yang besar ni. Kita kena tolak apa? Segitiga ni. Kau kecil ni ada satu lagi segitiga sini. Segitiga sini. Okey, segitiga kat sini kalau kita nak tolak dia adalah tapak darab yang tinggi. Okey, tapak dia AE, tinggi dia adalah BE. Okey, so ini adalah segitiga. So, yang besar, segitiga besar tambah dengan trapezium, tolak dengan segitiga kecil akan dapat hak warna hijau ni. Kat situ dulu awak kena faham. Sebab soalan pembuktian ni boleh dikatakan kemungkinan dia akan keluar. Tapi tajuk orang mana kita tak boleh nak kata. Macam ke soalan abang-abang awak tahun lepas, periksa akhir tahun form 4 dia masuk apa? Dia masuk janjang. Pembuktian janjang. Okay. So, tahun ni kita tak tahu masuk benda apa. Okay, akhir tahun awak. Akhir tahun awak sama ada sekolah buat ataupun negeri buat. Okay, daerah buat. Kita dah pasti lagi. Okay, daerah ataupun negeri yang buat. Okay. So, bila dia buat tu, kita tak tahu tajuk apa untuk pembuktian. So, ingat setiap soalan dia, setiap tajuk dia ada pembuktian masing-masing. Okay. Ada soalan? Okay. So, bila jadi macam tu, kita kena tahu formula apa? Jarak. Ingat ni jarak horizontal. Mengufuk. Okey, ini horizontal mengufuk. Ini vertical. Menegak. So, jarak dia kalau mengufuk X. Macam biasalah. Contohnya cikgu ada apa? Sini adalah 5. Sini adalah 2. So, jarak sini ke sini bagaimana kita nak kira? 3 lah. Okey, sama ada 5 tolak dengan 3. 5 tolak dengan 2. Awak akan dapat 3. Atau cara yang keduanya, awak kira unit. Ingat tak unit? Okey, lepas 2 apa? 3. Lepas 3, 4. Nampak tak? So, 2, 3. Tu jarak dia adalah 3. Okey. Untuk soalan ni, jarak dia kita namakan dia SI unit dia ialah unit. Dia tak ada cm. Okey. Unit dia unit lah. Kita panggil satu kotak kecil itu adalah 1 unit. Okey. So, X tolak dengan 3. AD ni. Okey, tengok ni A, ni D. So, kat sini dia lupa ni sebenarnya. Apa yang dia lupa kat sini? Kenapa AD tu A3 tolak A1?
Sebab koordinat dia sama sini. Betul tak? Koordinat X dia sama. So, kat sini adalah X3. So, X3 tolak X1. Okay, yang ini. X3 dengan X3 dengan X1. Kita ambil yang lebih besar tolak dengan nilai yang paling kecil. Kalau kita ambil kecil tolak besar boleh dapat negatif. So, kalau boleh kita ambil apa? Kita ambil yang besar tolak dengan yang kecil. Okey, begitu juga CD. CD ni adalah horizontal. Kita tengok pada part CY. So, part CY dia adalah part paling besar Y3 tolak dengan Y1. Okay, dan seterusnya. Sebenarnya untuk soalan ni dia contohnya awak terbalik, awak ambil X1 tolak X3, tidak ada masalah sebab luas dia ada modulus sebenarnya. Sebab ingat luas tidak boleh apa? Tidak boleh negatif. Moleknya letak modulus kat sini. Modulus. Apa maksud modulus? Iaitu nilai yang kita kira itu mesti nilai positif. Sebab luas tidak boleh negatif. Let's say awak kira negatif. Tapi kita kena anggapkan dia positif. Okay, so luar kat sini, okay, antara yang perlu ada dalam nota awak lah. Okay, sebab apa? Luar kat sini dia melibatkan koordinat. Okay, melibatkan koordinat. Berbeza sikit dengan yang awak belajar dulu. Dulu tapak darat dengan tinggi 1/2. Sekarang ni dia melibatkan koordinat. Okay, so ingat. Untuk melibatkan koordinat iaitu luas apa? Luas segitiga tambah dengan trapezium tolak dengan segitiga kecil. Tu formula dia. Tak kira lah koordinat dia duduk mana pun. Contohnya buat gini. Okay, kita follow je. Okay. Sebab biasanya pelajar first step dia tak faham nak buat gana. So ginilah. Yang ini pembuktian. Pembuktian. Yang ini formula yang kita nak guna. Okay, pembuktian cikgu pergi sepitah lalu je lah. Okay, sepitah lalu je dulu. Okay, nanti cikgu akan cari soalan-soalan pembuktian yang ada. Okay, rumus luas ini boleh disusun dan ditulis sebagai macam ni lah. Okay, kita dalam matematik tambahan kita tulis macam ni lah. Ini X1, Y1, X2, Y2 ini sebenarnya merupakan koordinat. Dia sepasang. Ini koordinat 1. Ni koordinat 2. Koordinat 3. Koordinat 4. Balik, patah balik. Sebab bila kita nak okay, katakan macam ni. Okay, kita ada titik yang pertama. Cikgu namakan X1, Y1. Okay, dia punya kitaran dia kitaran dia. Okay, X2, Y2. Dengan sini adalah X3, Y3. Ingat formula ni sebenarnya dia adalah satu circle yang lengkap. Kitaran yang lengkap. Contohnya awak bermula daripada X1, Y1. Bermula daripada sini. Dia akan pergi ke sini. Okay, sini pergi ke sini. Dan sini pergi ke sini. Tu dia. Okay. So ada berapa sini? Ada satu kitaran yang lengkap. So kalau start daripada X1, Y1 mesti patah balik kepada dirinya sendiri. Itu awak tengok kalau start daripada sini, dia mesti patah dari sini. Okay. Okay. So cikgu harap awak faham lah pergerakan dia. Okay. Yang kedua, kita baca dia daripada kiri ke kanan dulu. Contohnya kat sini X1 darab dengan Y2. Ni. Okay, X2 darab dengan Y3. Ni. Kita baca daripada atas belah kiri ni ke kanan. Okay, dan X3 kepada Y1 ni. So ni sebenarnya hasil ni kita tambah. Lepas tu kita tolakkan daripada yang bawah tak? Bawah ke atas. Pak banding biru ni. Okay, iaitu X2. Kalau awak nak kata Y1 darab X2 pun tidak ada masalah. Pak pendarapan. Okay, dan sebagainya lah dan seterusnya seperti gambar rajah ni. Okay, kalau cikgu biasanya cikgu buat macam ni. Okay, kalau cikgu akan buat X1, Y2 tambah dengan sebab benda ni biasanya kita boleh congok. Sebab sipir dia mudah-mudah je. Y1 lepas tu tolak dengan apa? Yang ni lah. Okay, iaitu X2, Y1 tolak X3, tambah biasanya cikgu guna hak ni. Okay, biasanya cikgu guna ni. Nak guna hak ni pun sama. Okay, cuma dia setara kat sini. Okay, kita panggilkan dia setara. Cikgu guna hak ni, bawah ni. Ni.
Okey, tapi biasanya untuk soalan ni cikgu moduluskan. Ni mana modulus ni? Modulus kat sini bermaksud nilai dalam ni mesti positif. Okey, mesti nilai yang positif. Okey, positive value. Okey, mesti positive value. Let's say awak dapat negatif, assumption dia mesti positive value. Gana-gana pun dia mesti positive value. Okey. Okey. Ada nak tanya kat sini? Sebab apa? Luas ni sering ditanya dalam peperiksaan. Sebab luas ni adalah benda baru sebenarnya untuk awak. Okey, luas ini sering ditanya dalam peperiksaan. Okey, terutama kalau awak naik dekat tempat nanti, pertengahan tahun biasanya ditanya. Okey, periksa awal tahun pun biasanya ditanya. Okey, luas dengan locus lah. Tu kalau cikgu pergi ke tajuk luas dengan locus, cikgu nak suruh faham dulu. Ada soalan? Ada soalan boleh tarik. Kalau malu nak tarik, boleh bertanya. Malu bertanya, sesak jalan. Tolong tanya. Sebab cikgu tak tahu. Cikgu tak tahu apa kelemahan awak, apa masalah awak. Next. Okay, next. InsyaAllah minggu depan kot kita akan cuba buat kelas malang Okay. Mungkin dalam sejam lah. Kita start dalam pukul lepas isyak tu. Okay, dalam pukul 9 sampai pukul 10. Sejam je. Lepas tu esok lah kita buat. Okay. Orang kata kita study sama-sama. Okay, kita study sama-sama. Okay. Contoh 8 ni awak boleh baca cara dia. Okay, cara dia macam ni. Okay, dia ada dua cara sekiranya dapat 72 masih stay lagi 36. Kalau kira tiba-tiba awak kira negatif 72. So nilai dia nilai mutlak absolute ni iaitu nilai mutlak iaitu mesti ambil nilai positif. Okay, tak boleh ambil nilai negatif. So ingat sebab apa luas tidak boleh negatif. Sebab apa dia jadi negatif tu? Mungkin dia punya kitaran dia terbalik. Tidak ada masalah. Okay. Ni kaedah yang kedua selain itu boleh menggunakan rumus Shulet. Nak sebut apa? Okey, kaedah ni pun boleh. Tapi kaedah ni bila cikgu amati kalau guna kertas graf senang lah. Senang kita nak kira dia punya benda jarak dia. Okay. Cuma kat sini awak tahulah ada kaedah yang seterusnya dikenali sebagai Shulet ni kat sini. Okay. Boleh. Okay, ni soalan contoh 9 antara soalan yang ditanya. Dia bagi apa? Dia bagi titik, lepas tu dia bagi luar. Dia suruh cari titik yang tidak lengkap kat sini iaitu titik C lah. Tu yang menggunakan perkataan nilai-nilai. Apa maksud nilai-nilai kat sini? Kemungkinan C ni dia ada dua titik. Okay, yang boleh diterima. Satu negatif 4, satu lagi K. Kalau awak tengok kat sini, dua-dua boleh upload Okay, katakan kat sini adalah negatif 4. Ni lah negatif 4. Okay, katakan sini adalah 5. 5 duduk sini. Okay, 5 duduk situ. So, dia akan menghasilkan dua segitiga sama ada segitiga ni ataupun segitiga yang kedua adalah ni. Okay. So, cikgu nak terus direct kepada latihan diri 7.6. Okay, kenapa cikgu buat latihan diri 7.6 ni? Supaya awak dapat gambaran. Okay, dapat gambaran bagaimana pergerakan soalan ni. Okay, ada apa nak tanya sebelum cikgu nak pergi ke tajuk ni? Tidak ada Cara dia macam biasa, anggapkan ni kertas kajang kita. Ingat setiap kali sebab awak ni nak SPM. Okay, awak ni nak SPM. Kalau awak rasa awak nak skor SPM, tolong skor sebaik yang mungkin. Okay.
Sebab kita tak tahu lagi. Sebab cikgu rasa COVID ni bukan selama-lamanya. Okay, mungkin dia akan ambil masa lah untuk hilang di muka bumi ni ataupun jumpa vaksin dia yang sesuai dan sebagainya lah. Okay, so sebelum tu kita belajar. Sebab cikgu start daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah sampailah kat U. Okay, benda yang paling menarik, tertarik, okay, kamu madebung adalah belajar. Bila awak belajar dengan yang baik, awak boleh buat PT sebenarnya. Okay, bila awak pakai dalam sesuatu benda, boleh buat PT. Okay, cuma cikgu showkan bila nak jawab soalan dalam kertas kajang lah. Carilah kertas kajang murah-murah di Maiding tu. Cari hak murah-murah sebanda dalam RM8 ke RM9, tak apalah. 500 muka surat. Banyak dah tu. Kalau 500, darat dengan 2, depan belakang. Okay, dapatlah 1,000 kan. So, awak carilah mana-mana kat Maiding tu ataupun mana-mana kedai buku, kertas kajang yang murah dan cuba biasakan diri dengan penulisan peperiksaan. Okay, penulisan peperiksaan bermaksud awak kena atur daripada kiri ke kanan. Kalau perlu buat chamber dia, buat chamber dia, buat bilik dia. Ataupun daripada atas ke bawah. Kena biasa juga. Okay, kena biasa. Okay, macam ke dululah cikgu main bola. Kena biasakan diri dengan padang bola. Tak boleh berlatih atas rumput. Depan rumah tak boleh berlatih atas apa? Atas pasir di pantai. Kena biasakan diri dengan apa? Dengan suasana padang bola lah. Mana ada tianggu. Okay, ada apa? Ada garisan tepi-tepi. Okay, dan sebagainya lah. Okay, so tengok. Soalan pertama, kalau awak tengok kata kunci dia senang je. Kata kunci dia senang je. Cari luas. Cari luas. Okay, cikgu cuba buat A. Okay, cikgu cuba buat A, awak buat B dengan C. Sebenarnya dalam buku teks tu, awak buat belaka, lagi banyak awak buat latihan dalam buku teks, insyaAllah awak dapat. Okay. Okay, so bagaimana nak buat A? So, kalau cikgu salin dulu soalan tu. Sebab senang, cikgu tambah buka belah ni, jadi pening. Salin dulu. Koordinat pertama dia bagi macam ni. Yang kedua, koordinat dia macam ni. Okay, dan yang ketiga, koordinat dia macam ni. Okay, bila koordinat dia macam ni, apakah yang perlu kena buat? Itu persoalannya. Biasanya pelajar dia buat apa? Dia buat bodoh. Maknanya tinggal je gitu. Rugi bagi cikgu rugi. Kita jangan buat macam tu. Lengah-lengah kita ambil matematik tambahan. Okay, dia sangat baik sebenarnya untuk kehidupan awak. Sebab dia melatihkan minda. Itu masalahnya. Bila kita dapat melatihkan minda dengan baik, otak kita cergas. Okay, dan boleh buat sesuatu secara kreatif. So, asah otak awak dengan yang baik. Okay. So, bagaimana nak buat? Okay, biasanya cikgu akan tulislah perkataan luas. Sebab cikgu nak khabar kepada orang hak tanda cikgu, tanda kertas cikgu ni bahawa cikgu nak jawab luas kat sini. Bermaksud sama dengan 1/2, lepas tu cikgu buat modulus. Nilai mutlak kat sini. Cikgu anggapkan ini titik yang pertama. 5/10. Okey, 2/1. Buat jauh-jauh sikit jangan buat dekat. Kalau tak jadi 52. Ni jadi 101. Jangan buat dekat-dekat, buat jauh-jauh. Okey, titik yang ketiga 8/3. Lepas tu patah balik kepada titik yang pertama 5/10. Biasanya sini tak ada lagi. Okey, kalau ikut permakahan yang cikgu tahu, kat sini tak ada markah lagi. Sebab dalam matematik tambahan susung tidak ada markah lagi. Okey, ni selesai baru dapat markah. Okey, yang cikgu kata dah ada. Yang pertamanya adalah apa? Daripada kiri ke kanan. Tapi duduk atas. Hak duduk atas ni, okey, dia turun bawah. Okey, hak ni turun bawah. Okey, hak ni turun bawah. So kat sini awak boleh congak dah sebenarnya. Congak bermaksud sipir yang mudah lah sini. 5/1, 5. 2/3, 6. 8/10, 80. Okey, tutup kurungan. Okey, yang seterusnya apa? Yang seterusnya macam ni lah. Okey, cikgu pakai pen warna purple.
Okey, pen warna purple iaitu 10 dengan 12. 1 dengan 8, 3 hingga 5. Ni cikgu tunjuk contoh tu nanti cikgu akan buat macam mana nak jawab dalam peperiksaan lah. Ni cikgu bagi guide dulu. Okey, iaitu cikgu kata dah untuk chamber ataupun untuk partition ataupun part yang kedua ni mesti tolak. Okey. So 10 kali dengan 2, 20. Tambah 8 tambah 15. Lepas tu apa? Okey, lepas tu awak kena buat apa? Awak kena kira pakai kalkulator. Hati-hati kira. Okey. Ingat buat kurungan, lepas tu tolak buat kurungan. Okey, so awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat 48. So tidak ada masalah lah. 48 bahagi dengan 2. Kat sini boleh congak. Tapi pastikan kalau nak congak, make sure lah betul. Okey, kalau rasa tak yakin dengan congak, please guna apa? Guna kalkulator. Apa guna ada kalkulator? Okey, biasanya orang tanya, cikgu pemarkahan biasanya duduk mana? Ni cikgu cakap berdasarkan kebiasaan. Dia duduk sini. Biasanya soalan ni 2 markah aja. Kalau nak win. Okey, mungkin bagi sini 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Ni sebab apa? Ni dikira susun. Susun tidak ada markah. Tapi dia merupakan masih lagi langkah kerja. Okey, dia masih lagi langkah kerja. Okay, so selesai untuk soalan. Okay. Yang seterusnya, cikgu bagi masa awak untuk awak jawab sekejap. Okay, cikgu nak suruh awak jawab soalan C. Okay, soalan C. Boleh ke soalan C? Boleh ke kalau cikgu panggil seorang untuk jawab soalan C? Awak sokong tak? Cikgu panggil untuk dia buat soalan C. Tak apalah, kita cuba cikgu panggil. Siapa yang kena, cikgu nak tanya nama kat sini. Soalan tidak ada masalah Yang penting kita mencuba. Kita cuba seorang tengok. Okey, kita cuba Nur Fatin Liana sekali. Boleh Fatin? Cuba jawab C. Fatin ada? Nur Fatin Liana. Lama dah. Okey, lama dah dengar suara awak. Okey. Cikgu nak awak susun dulu. Okey, susun dulu. Tolong cikgu. Okey, cikgu tulis luas. Bagaimana nak tolong cikgu susun? Ingat 1 per 2. Susun koordinat dulu. Boleh Fatin? Okey, tolong cikgu susun. Senyap lah. Okey, nak pilih mana-mana koordinat tidak ada masalah. Janji dia patah balik kepada dirinya sendiri. Okey, contohnya cikgu ambil koordinat tengah. Tak apa, ada masalah. Cikgu kata cikgu nak start daripada 5-1. Buat 5-1. Lepas tu cikgu nak ambil 2-6. Ambil 2-6. Lepas tu cikgu ambil apa? Negatif 4-3. Tak apa. Jangan ambil 5-1, negatif 4. Okey, nak ambil ke kiri pun boleh. Janji dia satu arah. Contohnya kalau awak tengok arah yang cikgu tulis kat sini. Okey, daripada mana? 5-1 ke sini, betul tak? Okey, lepas tu koordinat ni. Lepas tu mesti Okey, lepas tu mesti apa? Mesti patah balik. Patah balik ke nombor ni. Nampak tak? Ia mesti satu ala. So kat sini kalau awak tengok koordinat yang cikgu guna kat sini,
5, 1, 2, 6, negatif 4, negatif 3 dan patah balik pada asal dia. Titik hak cikgu start mula-mula 5, 1. Jangan buat dekat-dekat benda ni Buat jauh-jauh. Kalau dekat-dekat dia jadi apa? 5,200 negatif 43. Okay. So jangan buat dekat-dekat nombor ni. Kalau boleh jauh lah sikit. Okay. Okay, bila dalam macam ni, apakah yang perlu awak kena buat? Fatin boleh tolong cikgu? Fatin Liana. Okay. Fatin Liana dah senyap. Kita suruh yang kedua. Nur Syazwani. Boleh Nur Syazwani? Tolong cikgu. Okay. Nur Syazwani tidak ada. Wan Muhammad Luqman Hakim boleh? Ada bodoh ni, tak apa. Cuba buat. Okay. Salah tidak ada masalah. Ingat awak nak periksa SPM tahun depan. Awak ni tak tahu bila lagi nak masuk sekolah. Materi baru ni kata 3 akhir bulan Oktober. Bayangkan kalau 3 akhir bulan Oktober berapa bulan sangat awak nak habiskan sisa-sisa pada tahun 2021. Okay, tu cikgu ambil sedikit inisiatif, kita buat kelas malam. Okay, kita buat kelas malam untuk ulang kaji. Tidak ada masalah. Okay, so cara yang kedua. Okay, cikgu nak try buat Ainu Najihah. Okay, Ainu Najihah boleh? Hello? Boleh. Okay, cuba jawab. 5 darab 6. Dapat berapa? 30. Okay, lagi. 2 darab negatif 3. Berapa boleh? Negatif 6. Ya, tu je cikgu nak dengar negatif 6. Okay, satu lagi. Negatif 4 darab 1. Dapat? Negatif 4. Okay, lepas tu? Tolak. Tolak. 1 darab 2. Dapat 2. Okay, dah sebut jawapan je boleh tak? Okay, sebut jawapan dia. Tu tolak 24. Okay. Tolak negatif 15. Tolak 15. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih Ainu Najihah. Gitu yang cikgu nak. Nampak tak pergerakan dia? Cikgu nak buat pandai-pandai, dia boleh jawab. Maknanya faham tu. Apa yang cikgu nak dah memadai. Dia kata 5 darab 6, 30. 2 darab negatif 3, negatif 6. Negatif 4 darab 1, negatif 4. Lepas tu cikgu kata tolak. Lepas tu hak ni sebut jawapan je. 2, negatif 24. Lepas tu dia kata tolak negatif 15. Kalau sebenarnya adalah tolak 15 saja kat sini. Tidak ada masalah. Okay. Seterusnya apa yang perlu buat? Gunalah kalkulator awak. Okay. Bila guna kalkulator awak kira. Awak dapat apa sini? Awak dapat 1/2 kat sini. Siapa nak tolong cikgu kira? Berapa dia dapat? Okay, dapat apa sini? Dapat 57. Okay. Siapa macam ni? Okay, jawapan okay, cikgu suka. Okay, jawapan okay, cikgu suka 2 je. Okay, yang cikgu suka. Cikgu kabur hak cikgu suka. Jawapan okay, kalau soalan macam ni, cikgu suka awak tulis dalam bentuk pecahan tak wajar. Improper fraction. Okay, writing as the improper fraction as the answer lah sebagai jawapan. Okay, ending answer whatever lah. Okay, atau ada pelajar jawapan yang kedua yang cikgu suka. Ataupun cikgu buat gini lah. Cikgu guna perkataan or. Tak masalah. Tapi dalam periksa jangan buat gini lah. Cuma cikgu kabar ni je yang cikgu suka. Dia buat apa? Dia pakai kalkulator hitam bagi apa? Tepat perpuluhan. Tidak ada masalah. 28.5. Boleh. Cikgu suka hak ni. Okay. Yang cikgu tak suka hak ni lah. Sebab apa? Sebab yang ini boleh diterima. Tapi hati-hati. Katakan pelajar tu dia buat apa? Dia buat gini.
Apa yang cikgu baca? Iaitu 281 ataupun cikgu baca 81/2. Salah. Kalau nak buat dalam bentuk pecahan nombor bulat, pastikan ada jarak. Setakat ni cikgu tengok pelajar yang boleh buat soalan ni, dia buat dekat. Jarang dia buat macam ni. Kalau sini memang kita jelas 28 1/2. Ada tu yang pelajar dia buat macam ni. Ni lah. Sepatutnya betul jawapan akhir, tapi tak boleh jawapan markah sebab dia cikgu akan baca 281/2. Ada tu pelajar dia buat gini. Okey, ada tu pelajar dia buat apa? Gitu. Macam-macam. Ni orang kata nak gerah ni macam-macam. Betul mula kata, oh cikgu saya silap. Dah silap cikgu kenakan penalti lah. Penalti maknanya tak boleh markah. Sebab apa? Sebab anda cuai. Ingat, pemarkahan dalam tu kalau awak cuai, minta maaf lah. Dia tak akan layak. Sebab kecuaian. So hak merah ni boleh nak buat tapi hati-hati. Hak merah ni adalah cikgu tak apa suka mana lah. Cikgu suka hak dua ni lah. Biasanya titik perpuluhan yang cikgu suka kali. Ataupun pecahan tak wajar pun boleh diterima lah. Okay, ini soalan pattern yang pertama. Untuk soalan ni jarang ditanya. Okay, tapi dalam peperiksaan awal boleh ditanya. Okay, biasanya soalan peperiksaan ditanya hak gini. Okay. Nombor 2 ni cikgu tu dulu Okay, cikgu nak pergi ke soalan nombor 4. Ni soalan periksa yang ditanya. Okay, dia menggunakan perkataan segaris. Soalan luas tapi ia menggunakan perkataan segaris. Ni segaris. Apa maksud segaris? Dia ada dua maksud. Untuk jawab soalan nombor 4 ni dia ada dua kaedah benarnya, tapi cikgu nak tekankan kaedah luas dulu. Okey, apa hubungan gerah dengan segaris? Siapa boleh jawab? Okey, kita cari yang seterusnya. Cuba jawab. Cuba bagi idea kepada cikgu. Sebab cikgu pun tak tahu apakah yang ada dalam kepala anda sekarang. Okey, Arif Fahmi. Boleh ke bagi cikgu apakah yang awak faham berkenaan dengan segaris kat sini? Tak tahu cikgu. Okey. Bagus. Itu maknanya awak telah mencubalah. Tidak tahu. Tidak ada masalah. Kita cari lain. Syarifah Aisyah Irdina. Boleh ke? Cuba jawab. Apakah dimasukkan dengan segaris? Saya pun tak tahu ke. Tak tahu. Okey. Tak apa. Cikgu bagi hint sikit. Okey, Damia Akilah. Okey, Damia Akilah. Cuba bantu cikgu. Awak cuba, awak carilah mana-mana kertas. Cuba buat segitiga yang segaris. Segitiga yang segaris. Boleh tak? Damia Akilah. Okey, tidak ada respon. Muhammad Muqtadir. Boleh tak? Kita nak buat segitiga yang segaris. Muqtadir boleh? Okey, tidak ada. Segaris maknanya gini segaris. Ni segaris. Ni yang panggil segaris. Kalau kita sebut garis luruh, term dia adalah segaris. Adakah dia ada segitiga? Tak ada. Okey, katakan ni adalah titik E. Okey, ni adalah titik F, ini adalah titik G. Dia kata segaris. Ni adalah segaris. Apa yang berlaku kepada luas? Luas kat sini bermaksud kosong. Ini adalah term. Bila ada perkataan segaris bermaksud luas dia adalah kosong. Okey. Maknanya bila awak jumpa perkataan segaris tu, maknanya luas dia kosong. Satu. Atau, okey, tu cikgu kata dia ada dua kaedah kat sini. Atau awak belajar apa dalam tajuk ni? Atau kecukupan dia sama.
Kecerunan dia sama. So bagaimana nak tulis kecerunan dia sama? Okey, apa maksud kecerunan yang sama? Iaitu kita boleh katakan kecerunan EF sama dengan kecerunan FG. Dia ada dua kaedah. Okey, dua kaedah. Okey, so cara yang cikgu nak jawab, okey, untuk cikgu nak jawab soalan ni, bila soalan nombor 4 ni, awak boleh jawab soalan nombor 3 sebenarnya. Okey. Okay, untuk nak jawab soalan ni, dia ada dua kaedah dua kaedah kat sini. Cikgu cuba nak jawab soalan nombor 4 ni. Bagaimana cikgu nak jawab dia? Yang biasa. Apa yang macam biasa tu? Tulis koordinat dia. Okey, tulis koordinat dia. Okey, soalan nombor 4. Oh, warna merah dah tu bit. Okey, so koordinat yang pertamanya cikgu ada E. Iaitu negatif 2 dengan negatif 1. Yang seterusnya cikgu ada apa? F. Iaitu 2 dengan P. Dan yang ketiganya cikgu ada apa? G. Iaitu 10 dengan 5. Okey. Cikgu ada ketiga-tiga titik kat situ. Okey, cikgu ada ketiga-tiga titik kat situ. Cikgu nak tanya. Hari tu awak ada buku nilam je tak? Buku yang satu lagi awak tak beli tak? Cikgu lupa lah. Buku dengan awak sekarang ni buku nilam, buku humanitan tu dengan buku teks. Cikgu nak tanya, buku ni awak beli tak dengan cikgu hari tu? Okay, hari tu ada pernah beli buku ni dengan cikgu? Tak ada. Tak ada. Maknanya buku hak wanita tu ada tak? Okey, tak apa. Okey, okey, segaris katakan cikgu nak guna kaedah pertama. Ingat ada. Okey, kaedah pertama. Maknanya ada kat sekolah benda tu. Cikgu nak menyatakan bahawa luas dia bersamaan dengan kosong. Sebab apa? Sebab dia adalah segaris. Bila segaris memang tak boleh lokeh tinggi 3. Sebab dia garis lurus. Sebab dia garis lurus. So bagaimana cikgu nak buat dia? So cikgu akan buat 1/2. Okay, katakan di titik pertama cikgu. Negatif 2, negatif 1, 2P, 10/5. Jangan buat sampai macam tu je kan. Patah balik kepada apa? Patah balik kepada titik asal dia. Ni titik asal dia. Katakan cikgu start sini. Okay. You here. Kalau kita nak pergi mana-mana kan nak tengok plan kan dia ada awak di sini. Kita pergi sini. Pergi sini. Patah balik. Okay. So kat sini apa yang perlu awak kena buat? Iaitu pergi ke titik asal yang mula-mula awak start. Okay. Cuma kat sini persamaan dia sama kosong. Sebab apa? Sebab apa kita kata dia sama kosong? Sebab dia segaris. Okay, dia segaris. Okay, so dalam kueksa macam biasa 2 ni pindah ke sebelah kanan. Dapat kosong kot Okay, so tinggallah macam ni. Yang ni yang cikgu nak congok sebab dia mudah je. Tulis je. Tolak 2P tambah 10 tolak 10. Okay. Okay. Yang seterusnya tolak Okay, chamber yang kedua ataupun bilik yang kedua. Negatif 2 tambah 10P tolak dengan 10. Tu dia. Sama kosong. Cara dia. Okay. Cikgu nak buat gini lah. Tak perlulah awak anak panah. Tapi kalau awak rasa anak panah tu boleh menolong awak, buat aje. Tidak ada masalah. Okay, buat aje. Okay, sampai kat sini jelas Okay. Lepas tu apa yang perlu awak kena buat? Awak kira. Tapi hati-hati awak kira. Ingat, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Jangan campur dengan nombor. Pemboleh ubah kat sini ni, awak tak boleh tekan ke kereta. Awak kena congok dulu. Okay, sini dengan apa? Sini.
Nampak tak? Okay, so apa yang berlaku kat sini? Okay, katakan cikgu guna warna biru Negatif 2 tolak 10P. So dapat apa sini? Negatif 12P. Yang ini je jangan asingkan. Jangan asingkan. Sorry, jangan capur. Maknanya tolong asingkan lah. Yang lain ni boleh guna calculator. Kalau awak tengok kat sini dapat kosong dah betul tak? So selesai je lah dah ni. So dapat sini negatif 12. Negatif bertemu negatif dapat positif. So kat sini 12 lah. Okay, masih lagi dalam modulus. Okay, macam ni. Okay, so nak elakkan modulus macam biasa lah. Okay, iaitu kita apa? Plus minus kat sebelah kanan. Plus minus kosong. Okay, plus minus. Okay. Cara nak elakkan modulus, kita plus minuskan kat kosong ni. So macam biasalah kat sini, kosong ni memang indicator number So satu je lah jawapan dia. So kita letkan dia. Sebagai katakan dia kita ambil positif lah. Kena ambil negatif pun dia dah ada masalah benarnya. Sebab nilai dia still lagi sama. Okay. So apa yang berlaku pada P? Iaitu 12 bahagi dengan kalau cikgu pindah dulu lah. Sebab cikgu dah apa suka. Cara cikgu dah apa suka nilai yang kita nak cari ni negatif. So cikgu pindah ke sebelah kanan. So 12 per dengan 12 iaitu nilai P. Maka nilai P adalah apa? Nilai P adalah 1. Nak buat gini pun tidak ada masalah. Orang terbalik. Apa? Betul. Masih lagi betul. Sebab ni nak nilai P je lah. 1 sama dengan P. Bacaan dia. Tidak ada masalah. Ni kaedah yang pertama. Ni kaedah yang pertama. Katakan nak buat kaedah yang kedua. Cikgu nak buat kaedah yang kedua. Cikgu tulis balik titik dia sebab titik dia duduk atas. Malah nak pusing-pusing. Katakan kaedah yang kedua. Masih lagi menggunakan titik yang sama. Iaitu titik yang pertamanya adalah E. E adalah negatif 2, negatif 1, F. Dan G. Iaitu apa? 10, 5. Yang ini sebenarnya lagi senang berbanding dengan ni. Cuma tajuk kita hari ni berkenaan dengan luas. Cikgu tekanlah sikit ni. Sebenarnya kaedah yang kedua ni lagi senang sebenarnya. Apa yang kita tahu term kat sini? Dia kata segaris. Segaris bermaksud kecurunan EF. Sama dengan kecurunan FG. So EF. EF ni. EF. Ingat kecurunan ambil paksi Y dulu. Mana paksi Y? Ada juga pelajar yang tak kenal paksi Y. Ni X. Ni Y. Ni X. Ni Y. Ni X. Ni Y. So paksi Y, ambil paksi Y dulu. So carilah paksi Y. Dia ratio Ni nisbah iaitu paksi Y bahagi dengan paksi X. So P tolak dengan, kalau kita tengok, P tolak dengan tolak 1. 2 tolak dengan tolak 2. Sama dengan. Ambil ni lah. Katakan nak ambil yang G dulu. Nak ambil F pun dulu dah apa? Tidak ada masalah. Cikgu nak ambil G dulu. Tidak ada masalah. Iaitu 5 tolak dengan P. 10 tolak dengan 2. Yang ini selesai je. Negatif bertemu negatif, positif. Ada juga pelajar tak pandai kat sini. Hak tu masalahnya. So kat sini dapat 4. So kat sini dapat 5 tolak P per dengan 8. Darat silam. Bila darat silam, jadi macam ni. Jadi macam ni. Bila darat silam jadi macam ni, lepas tu kembangkan. So 8P tambah dengan 8. Sini dapat apa sini? 20 tolak dengan 4P. Pindah ke sebelah kanan. So dapat 8P tambah 4P. Ni cikgu buat sesa
Iaitu kat sini dapat 20 tolak dengan 8. Okay, so kat sini dapat apa sini? 20 tolak 8, 12. Okay, sini dapat apa? Dapat 12 P juga. Maka P adalah 12 per 12. Kalau orang pandai ni dia boleh banyak dah sikit sini. Okay, dia terus kepada 8P tambah 4P sama dengan 20 tolak 8. Cuma kat sini cikgu tunjuk satu persatu. Sebab apa? Ingat, salah satu jawapan akan jadi salah. So nilai P adalah kat sini apa? Okey, kat P kat sini adalah 1. Okey, ingat jawapan dia mesti kita tulis dalam bentuk apa? Bentuk termudah. Okey, bentuk termudah. Nak suruh kita elakkan jadi kesilapan berlaku. Okey, so ni arrangement lah awak. Okey, kalau boleh nanti, kalau boleh kena buat lah. Okey, soalan nombor 3, soalan nombor 2, cuba buat Yang ini dia bagi kata kunci. Bucu A terletak pada paksi X. Apa maksud terletak pada paksi X? Ni paksi X. Okey, ni paksi Y. Dia letak sini R. So R kat sini nilai Y dia kosong. So nilai X dia ada nombor. Gitu. Dia guna ayat kat sini. So dia layan je lah ayat dia. Okey. Boleh So insyaAllah, so hari ni cikgu habis sampai kat sini. InsyaAllah minggu depan next meeting kita akan pergi ke segi 4 pula yang menggunakan rumus. Okay, so hari ni maaf cikgu ada hal sekejap dicampur dengan masalah hujang. Okay, sebab kat rumah cikgu ni kalau hujang masalah internet dia adalah masalahnya. Okay. Okay, itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Kelas malam kita akan cuba buat pada malam esok. Okay, iaitu malam Rabu Rabu malam. Okay, malam esok kita cuba buat soalan buku nilai. Okay, sebagai ulah kaji. Okay, itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih dan tahniah kepada yang hadir pada hari ini. Anda yang terbaiklah kerana sudi untuk belajar dengan cikgu matematik tambahan tajuk luas yang melibatkan koordinat okey, luas poligon. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.